Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sufriadi bin Suhardi. Nombor metrik D202010951125. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya, iaitu Building Process bagi subjek VDT 3023 Teknologi Pembuatan. Nama pensyarah kami ialah Cik Nur Aziz Asmida binti Johari. Yang pertama ialah pengenalan. Proses pengisar logam ataupun milling proses adalah satu proses di mana pelbagai bentuk logam dapat dimesin kepada bentuk yang dikehendaki, di mana proses atau operasi yang boleh dijalankan oleh mesin kisar logam iaitu milling machine ialah mengisar permukaan rata, mengisar berbagai-bagai jenis bahu dan alur kunci, lurati dan tanggam bajang. Seterusnya ialah mengisar permukaan berbentuk. Seterusnya mengisar permukaan yang berjarak sama seperti bongkas segi empat sama, segi empat tepat dan sebagainya menggunakan kepala pembahagi. Yang terakhir ialah membuat kerja-kerja melubang dan menggerek. Seterusnya ialah tujuan mesin pengisar berbeza daripada mesin-mesin lain dari segi penggunaan mata alat dan cara memegang benda kerja. Jenis mata alat yang digunakan ialah mata alat tunggal ataupun mata alat berbilang. Benda kerja pula dipegang oleh pelbagai jenis pemegang atau dipasak terus kepada mata alat yang sedang berputar. Kedalaman pemotong pula dibuat dengan menggunakan meja mesin. Di sini terdapat beberapa jenis mesin pengisar. Yang pertama ialah mesin pengisar jenis menggufuk. Yang kedua, mesin pengisar tegak. Dan yang ketiga ialah mesin pengisar konvensional. Seterusnya ialah aliran kerja proses milling. Proses milling terbahagi menjadi dua jenis utama, iaitu threshold milling dan fast milling. Kita boleh lihat pada gambar raja di bawah. Seterusnya ialah threshold milling, iaitu dalam threshold milling, sumbu pemotong sejajar dengan permukaan yang sedang dikerjakan dan operasi dilakukan dengan memotong tepi pinggiran luar pemotong. Berikut adalah jenis-jenis dari threshold milling. Kita boleh lihat gambar raja di bawah yang terdiri daripada 5 jenis daripada threshold milling. Yang pertama slab milling, yang kedua slotting, yang ketiga side milling dan yang lain-lain. Seterusnya ialah face milling. Dalam face milling, sumbu pemotong tegak lurus dengan permukaan yang sedang dikerjakan dan pemisinan dilakukan dengan memotong tepi pada kedua ujung dan pinggiran luar pemotong. Seperti halnya sama threshold milling, terdapat berbagai macam bentuk face milling. Yang contohnya ialah conventional, partial face milling, ending milling dan yang lain-lain. Yang seterusnya ialah end milling, iaitu pahat pada proses face. Ujung biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat. Seterusnya kita akan melihat video tentang face milling dan end milling.
seterusnya ialah up milling, iaitu gerak dari putaran pahat berlawanan arah terhadap gerak makan meja mesin. Sebagai contoh, pada proses milling, naik apabila pahat berputar searah jarum jam. Benda kerja disayat ke arah kanan. Penampang melintang bentuk beram ataupun chips. Untuk memproses milling, naik adalah seperti koma, diawali dengan ketebalan minimal, kemudian menebal. Yang kedua ialah down milling, iaitu putaran pahat sama dengan arah gerak makan meja mesin milling. Sebagai contoh, jika pahat berputar berlawanan arah jarum jam, benda kerja disayat ke kanan. Penampang melintang bentuk beram ataupun chips. Untuk memproses phrase naik adalah seperti koma, diawali dengan ketebalan maksimal, kemudian menepis. Kita boleh lihat contoh gambar raja di bawah. Okey, yang seterusnya adalah jenis-jenis alat mata pengisar. Yang itu ada 8 alat mata pengisar. Yang pertama ialah mata kisar biasa. Yang kedua, mata kisar tepi. Yang ketiga, mata kisar mengerat. Yang keempat, mata kisar bersudut. Yang kelima, mata kisar kembar. Yang keenam, mata kisar muka. Yang ketujuh, mata kisar jenis shell. Dan ke-8 ialah mata kisar berbentuk. Okey, yang seterusnya ialah langkah-langkah keselamatan apabila kita menggunakan mesin proses milling. Iaitu yang pertama, pastikan mata alat dan benda kerja diikat dengan kukuh. Yang kedua, pakai pakaian yang sesuai untuk bekerja dan menggunakan kasut keselamatan, kerana semasa menggunakan mesin, tatal akan berterbangan dan cecair penyejuk merecik serta melindungi kaki apabila sebarang komponen atau peralatan terjatuh ke atas kaki. Terusnya ialah menggunakan pelindungan mata. Yang keempat, memakai topi mengelakkan rambut daripada tersangkut pada mata pemotong apabila kepala menghampiri bahagian mesin yang sedang beroperasi. Yang kelima ialah mata alat pengisar adalah tajam semasa menanggalkan dan memasangnya hendaklah dilapik dengan kain untuk mengelakkan kecederaan pada tangan. Okey, yang ketujuh, pastikan bahagian mata atau bahagian-bahagian mesin tidak melanggar benda kerja sebelum menghidupkan mesin atau meneruskan operasi mengisar, kerana boleh menyebabkan kemalangan. Yang ketujuh, jangan membuat sebarangan pelarasan atau pengukuran semasa mesin sedang beroperasi. Yang ke-8, jangan mengeluarkan tatal dengan tangan, kerana ini boleh mengakibatkan jari atau tangan kita terluka, kerana tatal itu merupakan istilah tai-tai besi kecil. Yang terakhir ialah pastikan persediaan tempat kerja kemas, bebas daripada minyak atau grease. Ini yang sangat penting kerana apabila permukaan lantai berminyak, kita boleh menyebabkan jatuh, mungkin kita akan boleh menyebabkan kita kecederaan. Okey, yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan milling machine. Yang pertama ialah kelebihannya ialah kedudukan mesin yang kukuh dan tidak bergegar kerana dia mesin yang besar. Yang kedua, hasil kerja cantik, kemas dan kurang kecacatan, maksudnya perfect. Dan yang ketiga, banyak jenis kerja yang boleh dilakukan dan dibuat. Seterusnya ialah kekurangannya ialah sukar untuk dibawa ke mana-mana. Yang kedua, mata alat mudah patah. Dan yang ketiga, mudah rosak jika tidak berhenti menggunakannya. Sekian, terima kasih.